Alright. So untuk hari ni kita nak belajar tentang electrical energy. Okay, so electrical energy okay, simbol dia ialah E . So electrical energy ataupun tenaga elektrik ialah tenaga elektrik ataupun jumlah tenaga yang dibekal oleh bekalan kuasa di dalam litar apabila ada arus mengalir. Okay, so itu ialah electrical energy. The energy that supplied by the power supply when the current flow in the circuit. Okay, so itu ialah electrical energy and then the symbol is E. Okay, so sebelum ni kita dah belajar voltage atau potential difference is the energy to move a coulomb of charge between 2 point. Kan? So voltage is the energy ataupun the work done to move a coulomb of charge between 2 point in a circuit. Okay, jadi E ialah electrical energy . So formula dia kita tukar jadi VQ. So itu ialah electrical energy. Tetapi bila kita masukkan Q equal to betul ke saya kata E VQ kan? Okay, jadi Q itu kita tukarkan menjadi IT. Okay, so that the formula now E equal to V IT. Okay, so ini ialah formula untuk electrical energy. Okay, so unit untuk electrical energy ialah the unit is joule. Okay, so apa maksud 1 joule? Okay, apa maksud 1 joule? So 1 joule maksudnya okay, sebanyak 1 joule of electrical energy electrical energy sebanyak 1 joule electrical energy being supply. Okay, in a circuit when 1 ampere current flow between 2 point. Okay, which the potential difference is 1 volt in 1 second. So itu maksud 1 joule. So 1 joule tadi saya kata ialah electrical energy. So apa maksud 1 joule itu? So apabila kita sebut 1 joule maknanya 1 joule of electrical energy being supplied. Sebanyak 1 joule tenaga elektrik dibekalkan. Okay, apabila 1 ampere current flows between 2 point in a circuit which is the potential difference is 1 volt in 1 second. Itu maksud 1 joule. Okay, sebab tadi kan kita dah belajar electrical energy formula dia ialah E equal to VIT, unitnya ialah joule. Jadi kalau 1 joule, apa maksud 1 joule tadi? 1 joule ialah jumlah tenaga dia sebanyak 1 joule dibekalkan dalam 1 liter apabila 1 ampere current flow between 2 point in a circuit. Okay, di mana potential difference of the 2 point itu, potential difference across the 2 point is 1 volt dan in 1 second. So itu ialah 1 joule. Okay, setakat ni boleh faham ya? Okay, so untuk formula electrical energy ni, okay tadi kita dah ada E equal to VT kan? E equal to VIT. Okay, so ini formula dia. Okay, jadi bila kita letakkan V equal to IR, sebab dia ada 3 formula untuk electrical energy ni. Jadi kita gantikan V ini sebagai IR. Jadi you akan dapat formula yang kedua iaitu I squared RT. Okay, so ini ialah formula yang kedua. Dan apabila kita tukarkan formula V equal to IR kepada I equal to V over R, okay, you akan dapat formula baru daripada E equal to VIT tadi kita tukarkan I kepada V over R. So you akan dapat V squared
T over R. Okay, so ini ialah formula yang ketiga. Jadi altogether kita ada 3 formula. Okay, yang pertama tadi yang ini. Okay, ini yang pertama. Okay, kemudian ini formula yang kedua. Dan ini ialah formula yang ketiga. Tiga formula ini you boleh gunakan ikut pada kesesuaian soalan. Okay, apa maklumat soalan bagi. So you boleh gunakanlah mana-mana formula yang sesuai. So formula asal ialah E equal to VIT. Okay, kemudian kita gunakan formula V equal to IR. Kita convertkan ke dalam formula E equal to VIT ini untuk dapatkan formula yang kedua. So you dapat I squared RT. Dan kemudian bila you convertkan daripada I kepada V over R, so you gantikan saja dalam persamaan VIT tadi, you akan dapatkan formula yang ketiga. Okay? So boleh ya? Ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Yuhu! Boleh, teacher. Respond please. Okay, boleh Boleh. Okay, alright. Kita tengok soalan pertama, example 1. Okay, a current of 5 ampere flows in a heating element. Okay, so dia nak for 10 minutes. So potential difference dia bagi 240 volt. Calculate the electrical energy. Jadi dia nak E. Okay, so kita senaraikan list the info given. So I equal to 5 ampere. So T dia bagi dalam 10 minutes. So you kena tukarkan dia ke dalam second. So 10 times 60. Okay, so you dapat 600 second. Kemudian dia bagi V equal to 240 volt. Okay, so E sama dengan berapa? Okay, now soalan ni, formula apa kita nak pakai? Anyone? Daripada 3 formula tadi, E equal to VIT. Ni formula ni. Mana satu nak pakai? Guna first. First. Yeah, so E equal to V I T. Okay, so V kita gantikan 240. I dia 5 ampere. Darabkan dengan T 600. Okay, tekan dengan kalkulator dapat berapa? 240 times 5 times 600. Berapa dapat? 720,000. Okay, 720 kilo. Unit joule Joule. Energy unitnya ialah joule. So 720 kilo joule. Okay. Oi, siapa mengembur tu? Baby siapa tu? Sorry, teacher. Okay, example 2. Okay, tadi dapat Okay, now example 2. Alright, so dia kata when the switch S is closed for 5 minutes, calculate the energy produced in resistor 6 ohm. Okay, so macam mana nak buat soalan ni? Okay, apa agaknya nak buat? First kali, sebab dia nak tahu berapa energy juga. Dia nak tahu E. So, apa kita nak buat dulu? Current. Cari current. Macam mana nak cari current kalau kita tak selesaikan dulu resistance? Nak cari current. So, bila soalan elektrik, soalan macam ni, dia bagi data macam ni, kalau you nampak sahaja ada perintang yang banyak-banyak macam ni, you kena cari effective resistance dia dahulu. So, kita cari R dia dulu. Okay, macam mana nak cari R dia dulu? Apa kita nak buat? Dia yang 2 ohm dengan 6 ohm ini ialah in series ke parallel? Parallel. So 8 ohm dengan 2.5 ohm itu adalah series. Betul? So untuk cari effective resistance, cara dia you tambahkan yang series dulu. 8 tambah 2.5. Betul? Tambah dengan, okay, yang untuk parallel apa you kena buat? 2 negative 1 plus 6 negative 1 tutup kurungan negative 1. Betul? Ingat lagi tak? Betul. Ingat. Okay, so berapa dapat effective resistance dia? 12. Yes, kita dapat 12 ohm. Okay? So dah dapat yang ini. Okay, kemudian dia barulah kita boleh cari dia punya voltage. Okay, dah dapat 12 ohm sebab dia tanya calculate the energy ni. Energy produced in resistor 6 ohm. Jadi sekarang kalau you tengok dalam soalan ni, okay, kalau kita letakkan voltmeter dekat sini,
Okay, voltmeter itu adalah sama untuk 6 ohm, adalah sama untuk 2 ohm. Okay, boleh faham ke tak faham? Boleh ke tak? Boleh. Okay, jadi you cari dulu voltage untuk belum cari voltage ni. Kita kena cari current dulu. Sorry. Okay, current dulu. Macam nak cari current? V equals to IR. Yes, V equal to IR. I adalah V per R. Okay, so V dia 24 divide by R tadi 12 ohm kan? Okay, so dapat berapa? 2 ampere. Okay, so kita dah dapat current dia. Okay, barulah. Okay, kemudian nak buat apa? Barulah kita boleh tengok berapakah voltage untuk yang ini. Kita kirakan dia punya voltage Jadi V untuk berapa tadi yang untuk parallel ni? Yang ini sahaja berapa? Effective resistance dia? 2 -1 plus 6 -1. So berapa? 12 tolak 10.5 kan? Faham ke tak faham ni? Senyap je ni. 1.5. Yes. So 1.5 Jadi arus yang masuk ke dalam yang ini adalah 2 ampere lah Okey, jadi V equal to IR. So V ini adalah untuk 1.5 volt 1.5 ohm tadi. Jadi I ialah 2 darabkan dengan 1.5. So berapa dapat? 3. 3 volt. Betul? Dah selesai ke belum? Dah selesai ke belum? Belum. Kita baru dapat 3 volt tu ialah voltage dia. Okay. So dia nak untuk 6 ohm. Okay, yang ni saya padam. Okay, jadi kita nak kira step yang seterusnya. Kita nak gunakan formula apa? Maklumat apa yang dia bagi? Sebab dia nak cari E. Dia nak cari E. Okey, jadi voltage kita dah tahu 3 volt, betul? Okey, masa dia bagi 5 minit. Okey, lepas tu ada maklumat apa lagi? R dia ialah 6 ohm. Jadi formula yang kita boleh guna V squared T. V squared T over R. Okey. So V dia ialah 3 volt. So 3 kuasa 2. Okey, masa yang dia bagi ialah 5 minit. Darab dengan 60. Okey, divide by R. R dia ialah 6 ohm. Okey, so dapat berapa tu? Berapa? 450 joule. Okey. Ada soalan tak untuk contoh yang kedua ni? Example 2. Ada apa-apa nak tanya tak? Yuhu. Tak ada. Macam mana kita boleh gunakan E equal to V squared T over R? Macam mana nak tahu formula itu yang kita pakai? Sebab dia bagi, Soalan tanya. soalan bagi apa? Bagi T. Sebab soalan dia tanya energy produced in resistor 6 ohm. Okay, dia nak yang untuk 6 ohm. Jadi R kita dah dapat 6 ohm, betul? Kemudian I tu ialah I yang besar sebab dia masuk sini. Dia masuk ke dalam perintang ni. Kan, 2 ohm dengan 6 ohm ni kita dah simplifykan dia. Dia akan jadi macam ni. Ini arus kan yang 2 ampere. So dia akan masuk kepada 1.5. Tu dia keluar balik. Betul? Jadi tu yang tadi kita dapat voltage kat sini ni. V dia. So V yang ini kalau you pecahkan dia balik kepada 2 ohm 6 ohm dia akan tetap pakai V yang sama. So V yang sama tu ialah 3 volt tu. Okay. Jadi untuk dia nak kirakan untuk 6 ohm you pakailah V squared tu ialah 3 volt. Okay, kuasa 2. Kemudian T tu ialah 5 kali 60 sebab dia mesti dalam unit second. Dan R dia ialah R yang kita nak carilah 6 ohm tu. So you dapat 450 volt. Okay ya? Dapat Boleh?
Okay. So, okay. Next. Tadi kita belajar pasal electrical energy. Now kita masuk kepada power. Okay. So, untuk power. Okay. Unit power ialah watt ya. So, power formula asal dia ialah P equal to IV. Okay. So, kalau yang sebelum ni kita belajar, power ialah the rate of flow of energy. Kan? E over T. Okay. So, formula dia kalau kita terbitkan yang baru, kita dapat P equal to IV. Jadi, kemudian daripada P equal to IV, sama juga, you gunakan formula V equal to IR, you gantikan ke dalam P equal to IV, you akan dapat I squared R. Ini formula yang kedua. Okay, ini yang pertama. Okay, kemudian bila you tukarkan dalam arus I equal to V over R, you gantikan balik dalam formula P equal to IV, you akan dapat formula yang ketiga. Okay, so P equal to V squared R. Yang tadi tu P equal to I squared R. So, you cuma perlu ingat hanya formula ni je. P equal to IV. Lepas tu, you gunakan sama ada V equal to IR ataupun I equal to V per R. So, you akan dapat terbitkan formula yang kedua dan yang ketiga. Sama macam electrical energy tadi. You hanya perlu hafal E equal to VIT sahaja. Formula yang kedua dan ketiga tu dapat daripada sini. Gantikan saja, you dapat formula yang baru, yang kedua dan yang ketiga. Okay So, kita ada dua ya. Electrical energy, E, power, P. Okay, so power unitnya ialah watt. Okay, boleh Ada soalan? Okay, so kita tengok example 3. Okay, so a small laboratory emission heater use 12 volt supply. Current through a heater is 4 ampere. What is the power? So, ini nak guna formula apa? Maklumat dia bagi ialah V, 12 volt. Okay, current dia bagi 4 ampere. So, power equal to? Formula apa? P equals to IV. P equals to IV. Yes, P equal to IV. Gantikan saja. 12 darab 4 dapat berapa? 48 watt. Okay? Dapat Okay, so untuk example 4. Okay, so untuk example 4, okay, yang ini ada satu apa tu namanya, soalan selalu keluar yang ni, dia tanya ni. Okay, apa maksud 3 kilowatt 240 volt? Itu selalu soalan tanya. Soalan keluar yang tu, dia tanya apa maksud dia. Jadi apa maksud dia tu? Apabila dia tulis 3 kilowatt atau apa saja nilai, dia bagi watt dulu, lepas tu dia bagi volt. Okay, ini bermakna you kena tukarkan 3 kilowatt ini kepada unit tenaga, joule. Okay, maknanya you kena tulis there are, okay, 3 kilowatt kita tukar kepada 3 kilojoule energy. Okay, electrical energy So ingat ya. So kilowatt tu you kena tukar. Bila dia tanya apa maksud, you kena tukar dia jadi unit joule. So there are 3 kilojoule electrical energy being dissipated. So dissipated tu maknanya consume. Okay. In a second. Okay, dalam saat in a second. Okay, when connected to 200 volt power supply. Ini kena tulis macam tu. So kalau soalan tanya apa maksud? Ini maksud dia. Okay, so 3 kilowatt ini you kena tukar kepada 3 kilojoule. Unit dia kena tukar kepada joule, menunjukkan dia adalah energy. Okay, being dissipated in a second, dalam masa 1 saat apabila dia disambungkan kepada 240 volt power supply. So ini statement ni you tak boleh terkurang terlebih pun. You mesti tulis macam ni. Okay, there are 3 kilojoule electrical energy being dissipated in a second. Okay, when connected to 240 volt power supply. Maknanya apabila
contoh satu peralatan elektrik dia dilabelkan dengan katalah kita punya hair dryer. Dia label dekat situ 3 kilowatt 240 volt. Jadi maknanya bila you plug in dekat power plug kat dinding tu, you plug in saja, kan power plug kita kan 240 volt. So you switch on. So sebanyak 3000 joule tenaga elektrik digunakan dalam sesaat apabila you plug in 240 volt tadi. So sebab plug kita 240 volt. Jadi sebanyak 3000 kilojoule tenaga elektrik yang dia gunakan. Tapi apa jadi kalau kita pergi Jepun ke Korea ke yang plug dia tu, yang plug dinding dia tu power supply kat dinding tu adalah kurang daripada 240. Contohnya ialah saya bagi let's say 120 volt katalah macam tu. Apa jadi kepada energi dia? Adakah energi dia maintain 3000 ataupun dia akan jadi kurang? Berkurang. Yes, berkurang. Contoh macam periuk nasi, kalau you letak plug in kan dia 240 volt, maka nasi tu akan masak dengan menggunakan 3000 joule tenaga elektrik. Tapi kalau you plug in, katalah you bawa periuk nasi tu ke Jepun yang menggunakan 120 volt, nasi you akan jadi lambat ke cepat masak? Lambat. Dia akan jadi lambat masak sebab supply elektrik dia ialah 120 volt, bukan 240 volt. Okey? Faham Okey, so itu soalan A. Okey, soalan B. What is the current flow through the kettle? So dia tanya what is the current flow through the kettle. So dia nak tahu berapakah current yang flow through the kettle. Jadi maklumat kita dah ada V 240 volt dan P ialah 3 kilowatt. Jadi formula apa kita nak guna? P equal to I. P equals to IV. Kan? Yes, P equal to IV. So I sama dengan P over V. Betul? Berapa? Berapa? Power tadi ialah 3 kilo. So 3000. Okay, divide by V 240. So you dapat berapa? 12.5. Berapa? 12? 0.5. 12.5. Okay, so sekejap. Padam sikit. Okay, so 12.5 ampere. Okay? Right. Now soalan tanya yang C, determine the resistance. Okay, nak guna formula apa tu untuk resistance? Formula apa nak pakai? E equals to I squared R. Sorry, soalan C. Determine the suitable fuse. Masa lower form, you all ada belajar pasal fuse kan? Betul tak? Betul. Okay, so sekejap. Okay, so fuse yang you belajar masa lower form dulu, apa? Kalau dia bagi dekat sini ialah 12.5 ampere, maka fuse yang sesuai digunakan ialah berapa? Dia mesti lebih. Fuse tu, kita ada berapa nilai fuse? 13 ampere kan? So, kalau you kira, you dapat arus dia ialah 12.5 ampere dan soalan tanya suitable fuse yang sesuai dia gunakan, so you kena ambil nilai yang lebih besar daripada nilai current yang mengalir. So that yang sesuai adalah fuse 13 ampere. Okay, so tahu tak fuse ni apa? Fuse tu yang bentuk silinder macam ni. Ingat tak? Right. Fuse yang bentuk silinder ni. Okay, so fungsi fuse ni biasa dia ada dekat dalam plug 3 pin kan? Betul tak? Plug 3 pin. Kalau you pernah buka, kalau dulu you belajar KH ke you belajar RD yang lupa dah. KH. You belajar KH kan? KH kan ada kan? Buka plug ada. 3 pin tu ada fuse dalam dia.
So fuse tu apa fungsi dia? Mak Sarah. Apa fungsi fuse? So fuse apa fungsi dia? Siapa tahu? Ha? Untuk elak kena electric shock. Electric shock. Dia macam ni. Okey. Katalah, okey, arus dalam liter tu dia hanya dibenarkan mengalir 12.5 ampere. Okey? 12.5 ampere. Tiba masa overload. Arus tu besar. Katalah 15 ampere. Sedangkan yang boleh lalu dekat dalam liter hanya 12.5. Yang boleh lalu hanya 12.5 ampere saja. Tiba masa arus yang lalu tu sangat besar. 15 ampere. So dia boleh menyebabkan kebakaran. Jadi, dia terpaksa lalu fuse. Fuse ni, dia kena lalu fuse ni. Sedangkan nilai fuse ialah 13 ampere. Jadi, bila arus yang besar lalu, fuse hanya boleh tahan 13 ampere. Jadi, dia akan cair. Fuse ni akan cair. So, bila dia cair, so dia akan break the circuit. Jadi, dia akan putuskan bekalan elektrik. So, katalah aircon ke apa ke, aircon tu tak menyala lah. Faham tak? So, dia seperti as a safety features adalah ciri-ciri keselamatan. So, dia hanya akan benarkan arus yang paling besar kalau dia adalah 13 ampere, maka arus yang paling besar yang boleh lalu across the fuse hanyalah 13 ampere. So, sekiranya arus yang besar melebihi 13 ampere, contoh 15 ampere tadi lalu, dia akan melt down. So, bila dia melt down, liter akan terputus. So, dia break the circuit. So, arus tidak akan mengalir. So, peralatan elektrik kita selamat. Tak rosak. Okay? Faham So, fuse fungsinya ialah to break down the circuit when the current flow is greater than the value of the fuse. Okay, saya ulang ya. Fuse punya fungsi ialah to break the circuit when the current flow is greater than the value of the fuse. So kalau fuse tu nilai dia 13 ampere, arus dia 15 ampere, maka fuse tadi tu akan break the circuit. Macam mana dia break the circuit? Dia akan melt. Pernah tengok tak awak punya plug 3 pin tu cair? Pernah tengok tak? Selalunya pada aircon aircon dia sering macam tu sebab overload. Itu boleh menyebabkan kebakaran So bahaya. Jadi itu fungsi untuk fuse lah. Dia as a safety features dalam perkakasan elektrik. Okay? Baik, boleh faham ya? Okay, so soalan D. Okay, determine the resistance. Macam mana nak kira resistance? Kita gunakan formula V equal to I. R. So, R sama dengan V over I. Okay, so V tadi ialah 240 volt. Okay, bahagikan dengan I. I kita dah dapat tadi 12.5. Jadi, berapa nilai R? 19.2 ohm. 19.2 ohm. Betul? Okay? So, dapat Ada soalan tak setakat ni? So soalan fungsi fuse selalu keluar juga Dia akan tanya what is the function of the fuse? What is the function of the fuse? Soalan tu pun selalu keluar. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Untuk fuse ataupun untuk power? Boleh Teacher. Ya saya. Fuse tu dia ada banyak ke? Fuse ada banyak jenis. Saya rasa ada yang 5 ampere, 3 ampere, 13 ampere kalau tak silap saya lah. So dia ada banyak jenis. So kalau you tengok, rasanya dulu masa belajar KH pun ada. Dia terangkan, cikgu KH terangkan ada berapa jenis fuse lah. Jadi kalau ditanya apakah fuse yang sesuai digunakan, you kena tengok arus yang lalu dalam liter tu. So nilai fuse yang digunakan mesti greater than the value of the current flow. Okay? So macam tadi kan 12.5 ampere. So kita kena pakai fuse yang 13 ampere. Okay? Boleh. Teacher. Ya. Teacher, Anything else? Kalau nak kira resistance ni, kita kena ada banyak formula kan. Kalau nak guna yang
lain punya formula untuk kira resistance boleh tak? Formula untuk resistance, kalau kita tengok, kita ada formula V equal to IR. Betul? V equal to IR. Lepas tu, kita tengok ada lagi formula yang P equal to IV tadi pun ada R juga. Betul tak? Dan formula E equal to VIT yang tukarkan balik yang formula ni. Mana tadi? Ni. Pun ada R, nampak? Sini pun ada R. Sini pun ada R. Betul? Lepas tu kita ada power. Power pun ada R juga. Ada R juga. So formula-formula ini depends waktu bila you nak pakai. Tengok kepada kesesuaian dia. Okay? Okay. Jadi kalau macam soalan ni, dia tanya determine the resistance. So kita tengoklah maklumat yang dia dah bagi ialah voltage dia dah bagi. Kemudian kita dah kirakan current. Jadi kita boleh guna saja formula V equal to IR lah. Maklumat tu ada. So kita dapat 19.2 ohm. So kalau you ada, kalau you nak gunakan formula P equal to I squared R, apa tu formula power ni? I squared R pun boleh juga. You akan dapat juga. Cuba tengok, dapat tak? Kalau guna P equal to I squared R. So 12.5 kuasa 2, divide by, dapat kan? So Dapat. it depends kepada formula tu. You boleh guna. Okay ya? Boleh Okay, ada soalan lain? Dan saya bergerak kepada kita nak kira berapakah electrical energy. Sebab apa yang kita, bil elektrik yang kita dapat dekat rumah tu, kan, itu adalah pengiraan bil. Okay, macam mana tenaga elektrik yang kita gunakan tu kita kena bayar. So ni ialah lesson yang seterusnya. Buying electrical energy. So siapa company apa yang menguruskan bekalan tenaga elektrik dekat Malaysia? TNB. Yes, TNB, Tenaga Nasional Berhad. Okay, so mereka yang akan charge setiap so every month parents you akan terima bil elektrik dan you have to pay the bills. Tak bayar, surat merah sampai. 2 minggu tak bayar, kena potong. Kan? Okay. So, pengiraan dia adalah menggunakan energi, tenaga elektrik. Dia akan kira berapa tenaga elektrik yang rumah you pakai. So, unit penggunaan dia adalah kilowatt hour. Okay. So, dia kira macam mana kita dapat kilowatt hour ni? Kita gunakan power. Unit dia ialah kilowatt. Darabkan dengan time. Time dia kita mesti darabkan dalam unit hour. Okay. So nak dapatkan macam mana nak kira energy yang kita guna, you akan tengok power. So power ni mesti dalam unit kilowatt dan dia darabkan dengan hour, jam. Berapa jam penggunaan dia. Okay, dan dia darab kilowatt darab dengan hour so that you dapat energy kilowatt hour. So 1 kilowatt hour, okay, dalam kita punya bil dia tulis sebagai 1 unit elektrik. 1 kilowatt hour adalah 1 unit elektrik. Jadi kalau you nampak ada perkataan unit merujuk kepada kilowatt hour. Okay. Right. Ini contoh bil elektrik ini bil elektrik. Husband saya. Awak tengok berapa bil dia? Ada tunggakan. Tunggakan RM239.95 tak bayar Jadi jumlah bil 884. Harga murah. Ni bila punya bil ni? 6/4 April. Barulah ni. Okey, sebab yang ini adalah bangunan kedai. So bila kedai dia punya tarif lain ini tarif elektrik. Tarif elektrik. Okey, kejap. Boleh nampak ke skrin saya? Padam pula. Kejap. Yuhu, senyap je ni. Ya, teacher. Ke dengar Ya, sampai teacher. tidur? Dengar teacher dengar. Dengar teacher. Ke sampai tidur? Tak. Okey. Sekejap Okay, so bil elektrik saya. Sekejap.
nampak Tak. Okay, sekejap. Boleh nampak? Tak, teacher. Okay, nampak? Tak. Nampak ke tak Saya ni? nampak teacher. Nampak teacher, Ah. nampak. Saya tak Nampak. nampak. Asal tak nampak. Saya dah screenkan ni. Okey, so nampak tu kilowatt hour. So kadar untuk kedai kalau nilai dia 200 kilowatt hour, maknanya penggunaan dia 200 unit. So dia akan darab dengan 43 sen. Kalau nilai dia, penggunaan dia melebihi daripada 200 unit, dia akan darab dengan 50 sen. Lepas tu dia akan totalkan semua dan dia akan dapat harga dia lah yang perlu dibayar. Okay? So ini adalah untuk kedai. Saya cari yang rumah saya tak ada. Dia punya tarif. Okay, so yang ini ialah tarif di rumah. Okay, so untuk sebulan dia darab dengan 30 hari. Jadi kalau kita gunakan 200 kilowatt hour, okay, so darab dengan sebulan, you kena bayar RM21.80. Dia tak kira kita boleh kira lah berapa kadar dia dalam 1 jam. Tapi yang ini dia terus kira untuk sebulan So dia terus darab dengan sebulan, so sebanyak RM21.80 yang you kena bayar lah. Okay, so boleh tak? Okay, lepas tu kita tengok. Sekejap. Okay, yang ni. Okay, so determine how many units is used for following electrical appliances. Okay, dia bagi 2 bulb is used in 5 hours and each is labeled 60 watt 240 volt. So dia nak tahu berapa unit yang diguna. Unit tadi mesti dalam unit apa? Mesti dalam unit apa? Kilowatt Hour. Kilowatt hour. Okay. Jadi sekarang ni you kena kira berapa nak kira tu? E dia. Kita nak tahu berapa nilai E dia. Energy tadi kita kata power kan? Power kena darabkan dengan jam, betul tak? So dia bagi dekat sini 60 watt. So you kena tukarkan 60 watt kepada kilowatt. Macam mana nak tukar? 60 watt kepada kilowatt. So kilowatt is 10 kuasa 3 kan? Betul? Betul tak? Jadi 60 darab 10 negatif 3. Berapa? 60 darab 10 negatif 3. 0.06 kilowatt. Okay, so kita dapat 0.06 kilowatt. Okay, lepas tu, faham tak ni? Sebab unit untuk electric energy, untuk pengiraan bil, dia mesti dalam kilowatt. Sebab itu you kena tukarkan kepada kilowatt dulu. So dia bagi dekat sini ialah 60 watt. So you kena tukar kepada kilowatt. That's why tadi you darab 10 negatif 3. Okay, dah dapat dah. Okay, lepas tu nak kena darab dengan jam. Betul tak? So sekarang berapa jam dia bagi? 5 hours. Betul? Okay, so you dapat berapa? 0.06 times 5? 0.3. You dapat 0.3 kilowatt hour. Ini adalah untuk satu bulb. So sekarang you pakai 2 bulb. So you kena darab dengan 2 bulb. Okay. So dapat berapa? 0.6. Yes, 0.6 kilowatt hour. Okay. Faham tak ni? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okay, boleh So Boleh. dia mesti dalam unit kilowatt hour. Okay. Okay, so seterusnya soalan B. Okay, soalan B, an air conditioner rating 2 kilowatt is used for 5 hours per day during 1 month. So dia nak kira untuk sebulan berapa kilowatt hour yang dia pakai. So E sama dengan
dia dah bagi memang dalam kilowatt. So darab dengan 5 jam sehari So darab dengan 30 hari. 30 days. So dapat berapa? 300 kilowatt hour. Okay. Dapat? Dapat. Faham ya? Teacher. Okey. Yang ni saya belum kira masuk dengan dia punya tarif. Ini baru kita kira unit dia dulu dalam kilowatt hour. So ini you kena mahirkan dulu. You dah dapat nilai dalam kilowatt hour, baru you boleh darabkan dengan berapa tarif elektrik yang dia bagilah. Okey, boleh Alright, now kita tengok example 6. Ni. Macam mana nak kira? Calculate the cost of using electrical appliances by Ahmad family within 20 days. So dia bagi tarif elektrik dia ialah 20 sen per 100 unit yang pertama, 24 sen untuk 900 unit yang ke 900 unit yang seterusnya. Okey, jadi kita kena buat apa dulu? First step. Nedi. Kita kena kira unit dia dulu kan semua kan? Sekarang ni fluorescence lamp. Okey, berapa bilangan fluorescence lamp yang dia pakai? 15. Ada 15. Okey. Power yang dia guna 60 watt. So you kena tukar kepada kilowatt. Yes. Berapa kalau tukar kilowatt tadi? 60? 0.06. Okey. 0.06 kilowatt. Okey. Time use per day ialah 12 jam. Okey. Maknanya you kena electrical dia you kena darab 15 darab 0.06 darab 12. Betul? Darab 20. Betul tak? Ya. Betul. Dapat berapa? Dapat berapa? Dapat 216. Yes, 216 kilowatt hour. Okey, kemudian untuk fan? Fan dia pakai 8, so 90 tukar kepada kilowatt. 0.09. Okey, 0.09 0.09. Okey, jadi E dia sama dengan 8 times 0.09 times 5 hour times 20 days. So you dapat berapa? 72. 72 kilowatt hour. Okay. Alright. Next, yang untuk iron, dia pakai 1 unit saja. Dia pakai 1 unit saja. So, kirakan 1200 watt. Maknanya berapa kilowatt? 1.2 kan? Okay, 1.2 times 0.5 times 20. So kita dapat 12. 12 kilowatt hour. Jadi total semua sekali E dia berapa? Total semua sekali 216 tambah 300. 72 tambah 12. So you dapat 300 kilowatt hour. Okay. 300 kilowatt hour. Okay. So itu ialah total unit dia. So, okay. So 300 kilowatt hour. Okay. Macam mana nak kira? Dia kata 20 sen untuk 100 unit pertama. So daripada 300 ni, 100 unit pertama dia, you kena darab dengan 0.2. Dapat berapa? 20. 100. Okay, you dapat 20 kan? Okay, 20. So baki dia ada lagi 200 kan? Baki dia ada 200 kan? Okay. So dia kata and 24 cent for next 900 units. So maknanya 200 yang ini adalah termasuk ke dalam 900 unit yang seterusnya. Faham tak? Okay, so kena darab dengan 24 sen. 24 sen. So dapat berapa? 48. 48 ringgit. RM48.
Okay, so total you kena bayar? 68. 68. RM68. Okay, so RM RM68. Okay, faham tak? Faham. Hmm. Okay, ada soalan lain nak tanya? Nampak perkiraan dia macam mana nak buat? Nampak? Nampak. Nampak. Okay. Baik. Okay, ingat kena tukar unit dia mesti dalam kilowatt hour. Okay, lepas tu berhati-hati juga dengan dia punya unit hour tu Kalau dia bagi unit tu dalam unit minit ke apa ke, you kena tukar ke dalam hour juga. Okay, selalu kesilapan pelajar ialah dia daripada watt tu dia terus darab je, dia tak tukar kepada kilowatt. Jadi itu bahayalah, salah. Okay, baik. Sekejap saya punya boleh nampak ke skrin? Tak. Tak. Okay, kejap. Okay, nampak? Nampak. Nampak dah buat. Sekejap sekejap. Okay. Sekejap. Boleh nampak? Skrin saya tak ni. Sekejap Ada satu lagi contoh terakhir tu. Okay. This one. Last one. Boleh dengar tak ni? Senyap je ni. Boleh, Hello. teacher. Boleh. Okay. So, yang ini ialah untuk efisiensi Kejap saya ajar untuk efisiensi. So, untuk last efisiensi. Okay, efisiensi dia punya simbol ialah E macam ni So, pengiraan untuk efisiensi biasanya ialah dalam bentuk peratus. Okay, biasa kita akan kira energi yang kita guna, iaitu energy out, perkan dengan energi yang dibekalkan. Okay, darab dengan 100%. Baru kita dapat berapa dia punya kecekapan. So, kecekapan biasa dalam unit percentage. So, kalau lagi besar percentage kecekapan dia, maka dia adalah lebih cekap. Okay, so contoh, an electric motor used to lift load of mass 2 kg to a height of 5 meter in 2.5 second. Okay, so dia nak kira berapakah energy input. Energy input ialah energi yang ada, yang dibekalkan oleh power supply. So, dia dibekalkan berapa? Voltage 12 volt, current flow ialah 5 ampere. Jadi, kita gunakan E equal to VIT. So, energi yang dibekalkan Jadi, voltage dia bagi ialah 12. Okay, darab dengan arus. Arus yang dia bekalkan ialah 5. Okay, lepas tu masa adalah 2.5 second. Okay, so ini energi yang dibekalkan. So, dia dapat 150 joule. Betul tak? 12 kali 5 kali 2.5. So, 125 joule, 150 joule. Okay, lepas tu dia tanya useful energy. So, useful energy adalah energi yang dia guna. So, sekarang ini motor ni dia guna untuk apa? Untuk angkat load mass 2 kg pada ketinggian 5 meter selama 2.5 saat. Okay, so ini, apa agaknya? Tenaga apa yang dia pakai ni? Untuk naik. Itu gravitational potential energy, betul? Betul tak? Betul. Sebab dia nak naikkan mass 2 kg. Dia nak angkat barang tu pada ketinggian 5 meter. So, kita gunakan mgh So, tenaga boleh jadi macam-macam ya. So, tengok pada soalan. So, mgh
So dia adalah 2 darab 10 darab ketinggian dia 5 meter. So kita dapat 100 joule. Okay. Jadi soalan C dia nak efisiensi. So efisiensi ialah energi guna per dengan energi yang dibekalkan. So energi guna 100 per dengan energi yang dibekalkan 150. So darab dengan 100. So kita dapat berapa persen? 100 per 150 darab 100%. So kita dapat, yuhu! 66.67. Yeah, 66. 66.6 7 persen. Okay? Boleh ya? Boleh. Okay. So, itu saja kot rasanya. Ada lagi example ke? Example 8. Alamak, saya tertinggal pula example 8. Mana lah soalan example 8? Okay, tak apalah. Example 8 tu you cuba buat. Okay, so untuk example 8. Example 8. Jawapan dia ialah dia minta how efficiency. Okay, efficiency yang dia bagi ialah 62. So efficiency untuk soalan example 8 62.22%. Okay, ni example 8. Nanti you tengok dekat dalam modul tu ada. Saya tertinggal example 8. Okay, so itu saja. So setakat ni boleh? Ada apa-apa nak tanya tak? So kita dah cover tadi ialah pengiraan penggunaan electrical energy. Kemudian kita ada power. Lepas tu ialah cara mengira bil elektrik. Dan yang keempat ialah efisiensi. So habislah untuk chapter 7.